Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar cikgu, terutamanya kelas 4 dinamik dan 4 jujur. Okey, hari ini cikgu nak sambung pembelajaran kita iaitu tentang kaedah yang digunakan untuk mengesan penyakit gangguan gen. Okey, So, cikgu cuba bantu kamu sedaya upaya cikgu, okey, untuk bantu kamu daripada rumah, okey, supaya nanti bila naik sekolah kita dah tak adalah terlalu banyak nak cover, okey, tapi cikgu harap siapa yang berkemampuan ada data, tolong tengok video cikgu, apa yang cikgu sediakan, dengar apa yang cikgu cakap, okey. Kalau yang tak dapat tu, okey, mungkin kawan-kawan boleh bagi tahu dalam grup, bagi tahu suruh baca, baca buku teks lah, boleh baca buku teks sebab cikgu mengajar berdasarkan kepada buku teks, okey. Okey, sekarang kita lihat cara kita nak mengesan penyakit gangguan gen ni, okey. So, dua kaedah yang boleh digunakan untuk mengesan kaedah yang digunakan untuk mengesan gangguan gen iaitu yang pertama kaedah amniocentesis, yang kedua ialah kaedah kariotip. Okey, so kaedah-kaedah ini dibuat ataupun digunakan sebab apa? Sebab kita nak kesan sebarang keabnormalan kepada kromosom dan kita akan dapat mengesan sebarang penyakit gangguan gen ini dengan lebih awal. Okey. Mungkin ada yang tertanya, apa maksud keabnormalan? Okey, keabnormalan ni, salah pula. Keabnormalan ni adalah dia sebenarnya adalah, kalau normal tu ialah benda biasa, keabnormalan tu maksudnya dia luar biasa ataupun dia tak seperti orang lain, tak seperti yang lain lah, abnormal, lain daripada yang lain lah, senang cakap macam tu lah, tu maksud abnormal. Okey, jadi kita boleh kesan dia daripada masih dalam perut lagi, okey. Jadi cikgu teruskan lagi kaedah yang pertama iaitu kaedah amniocentesis. Okey, biasanya kita gunakan untuk kesan keabnormalan pada fetus. Okey, mungkin ada yang tanya, fetus tu apa? Okay, fetus tu ialah bayi yang masih ada di dalam perut ibu. Bayi di dalam perut ibu. Bukan perut. Salah je. Okay, di dalam perut. Perat pula. Salah je lah cikgu ni. Okey, di dalam perut ibu. Okey, tu. Ni cikgu buat note ni supaya kamu boleh baca, kamu ingat. Ni nak ajar kamu macam mana cara nak take note. Okey. So, boleh dikesan seawal minggu ke-15 hingga minggu ke-20 kehamilan. Maksudnya masih dalam perut, kita dah tahu kalau ada ketidaknormalan. Abnormal ni maksudnya ketidaknormalan. Kalau sebut normal semua orang tahu. Abnormal tu lawan kepada normal lah. Okey, so teknik yang digunakan ini kita mesti kenal pasti dulu kedudukan fetus. Bayi dalam perut kita punya fetus. Kita mesti tahu kat mana kedudukan dia supaya fetus tadi selamat, tak tercedera semasa kita mengambil sampel. Okey. Kaedahnya, kita lihat ada 4 step. Kat sini kamu boleh nampak kamu nampak ada fetus dalam perut ibu dia. Okey, dan kat sini kamu nampak apa ni? Ini picagari. Apa fungsi dia? Okey, picagari ni fungsinya ialah dia nak ambil apa? Kalau kamu tengok step pertama, jarum akan dimasukkan dengan berhati-hati melalui bahagian abdomen ibu menembusi dinding uterus. Ni dia cocok ke dalam perut ibu, senang cakap pada bahasa mudah saya guna lah.
Okey. So, itu yang pertama. Ni step yang pertama Jarum dimasukkan dengan berhati-hati supaya tak mencederakan fetus tadi. Okey, yang kedua, bendalir amnion. Bendalir amnion ini dia mengandungi sel fetus. Bendalir amnion ini mengandungi sel fetus yang terampai dan akan diekstrak keluar. Okey, so bendalir amnion ni kita ambil menggunakan picagari. Ni kat sini. Ni picagari, kita ambil bendalir amnion tadi. Yang ketiga, bendalir amnion ni kemudiannya diemparkan menggunakan alat pengempar lah, diemparkan. Fungsinya apa? Untuk asingkan antara bendalir amnion dengan sel fetus. So bila kita buat proses di pengemparan tu, kita akan dapat asingkan antara bendalir amnion ni dengan sel fetus. Okay. Dan seterusnya, sel fetus telah pun terasing. Dan setelah ni, dalam tabung uji ni kita nampak sel fetus ni sikit je. Okay. Dan telah terasing, dan seterusnya dia akan teruskan kepada step yang seterusnya untuk kita dapatkan kariotipnya. Kariotipnya apa? Kita dah pernah belajar dulu. Ada satu set. Okay, kalau manusia ada satu set, ada 23 pasang. Tu kariotip. Kalau kamu masih ingat lagi, awal-awal lagi kita belajar set kariotip ni. Okey. Okey, seterusnya kita pergi pada kaedah kariotip. Tadi dah dapat kan sampel daripada fetus kan? Dah dapat sampel daripada fetus ataupun tisu badan. Tisu badan ni kalau sekiranya individu tu dah bukan dalam perut ibu lah. So kita ambil dia punya tisu badan. Okey, lepas tu kita akan tambahkan dengan bahan kimia. Fungsinya apa? Untuk merangsang mitosis. Siapa masih ingat lagi proses mitosis? Mitosis ni antaranya ialah untuk menghasilkan sel yang baru kan, untuk hasilkan sel yang baru. Jadi tambah bahan kimia untuk merangsang proses mitosis tadi. Dan dibiarkan selama 2 hari. Kat situ dia guna istilah inkubasi. Selama 2 atau 3 hari. Dibiarkan dahulu selama 2 atau 3 hari. Dan seterusnya dia akan tambah lagi dengan bahan kimia. Dia tambah lagi bahan kimia. Yang ni pula untuk hentikan proses mitosis. Kalau tadi tambah bahan kimia untuk rangsang mitosis, sekarang kita nak hentikan proses mitosis. Okey. Dan seterusnya sel tadi dipindahkan ke dalam tiub dan diemparkan untuk memekatkan sel. Sekali lagi sel yang telah dijalankan proses mitosis tadi diemparkan sekali lagi, tujuannya untuk memekatkan sel. Okey. Dan kemudian sel dipindah ke dalam tiub yang baru yang berisi bahan penetap. Okey, berisi bahan penetap. Okey, seterusnya apa yang kita buat? Larutan daripada tiub disedot dan dititiskan ke atas slide. Ini namanya slide mikroskop. Ini namanya slide mikroskop. Ini dia. Okey. Dan kemudian ditambahkan dengan pewarna. Okey, supaya kromosom akan kelihatan dengan lebih jelas. Kromosom akan kelihatan lebih jelas. Dan seterusnya slide tadi diletakkan di bawah mikroskop dan diambil gambarnya. Okey, seterusnya gambar kromosom yang dipotong dan disusun membentuk kariotip. Dia dah ambil gambar, dia susun supaya dia boleh membentuk kariotip. Daripada sini kita boleh kesan sebarang keabnormalan pada kromosom. Dan kita tahu keabnormalan ni ataupun penyakit gangguan gen ini kita boleh lihat daripada kromosom yang disusun tadi. Itu pun kita dah belajar sebelum ni tentang apa? Tentang penyakit gangguan gen. Kalau kita ingat lagi, buat revision, ingat lagi pelajaran yang lepas. Kalau sekiranya orang tu dia ada penyakit gangguan gen, dia akan menyebabkan mutasi. Kalau kamu masih ingat lagi lah.
Dia akan menyebabkan mutasi. Okey. Ingat lagi tak Agak-agak harap-harap ingat lagi lah. Okey, contohnya kalau penyakit gangguan gen yang kita masih ingat ialah albinism, hemofilia, anemia sel sabit. Tu antara penyakit-penyakit buta warna kan. So itu ialah penyakit gangguan gen. Okey, so boleh lihat daripada keabnormalan pada kromosom. So selesai dengan kaedah kariotip. So kita akan terus kepada aplikasi penyelidikan genetik dalam meningkatkan kualiti kehidupan. Okey. So macam mana agaknya penyelidikan genetik ni boleh meningkatkan kualiti pendidikan? Kualiti kehidupan. Okey. Di antaranya ialah dengan antaranya penyelidikan genetik dapat meningkatkan kualiti manusia dengan sains forensik, terapi gen dan juga genealogi genetik. Okey, genetik dapat meningkatkan kualiti antara pendidikan yang dapat meningkatkan kualiti kehidupan manusia ialah sains forensik, terapi gen dan juga genealogi genetik. Okey, kita tengok satu-satu. Sains forensik ni. Okey, sains forensik ni kita biasa dengar kalau cerita CSI tu kan ada tim forensik dia. Apa yang dia buat ialah untuk cari bukti kalau ada jenayah, ada pembunuhan ke. Okey, so dia boleh kumpulkan bukti. Dia boleh buat siasatan, dia boleh kumpulkan bukti, dia boleh cari suspek, siapa yang terlibat, macam mana. Okey, sebab tu orang bila berlaku jenayah kat satu tempat, mereka tak akan beri orang masuk kan. Sebab apa? Dia nak cari bukti. Dia akan cari rambut ke ataupun apa-apa sahaja yang melibatkan diri si pelaku. So dia boleh check DNA-nya. Okey, dia boleh check DNA, so tahu siapa pelakunya ataupun dia boleh agak sains forensik ni boleh agak kalau jumpa mayat berapa lama mayat tersebut dah mati, dah macam-macam lagi lah, cap jari, semua macam tu dan semua analisis ni boleh dibentangkan di mahkamah. Dia boleh dibentangkan di mahkamah. Okey, itu ialah sains forensik. Okey, seterusnya kita pergi pada terapi gen. Okey, terapi gen ini ialah teknik yang masih dalam peringkat eksperimen. Okey, dia telah dilakukan tapi dia masih lagi dalam peringkat eksperimen. Okey, apa tujuannya? Untuk membaiki gen-gen mutant. Okey, ataupun nama mudahnya ialah yang abnormal ataupun cacat. Okey, contoh penyakitnya seperti cystic fibrosis, hemofilia dan juga anemia sel sabit. Okey, so macam mana dia buat? Dia buat apa? Dia menyisipkan gen normal ke dalam tisu badan pesakit dan dia boleh gantikan dia akan gantikan gantikan gen yang rosak. Okey. Seterusnya kita lihat ada cartanya macam mana terapi gen ini dilakukan. Okey, macam mana terapi gen ini dilakukan? Okey, kita lihat yang pertama sekali, sel stem dikeluarkan daripada pesakit. Ini pesakit. Ini pesakit. Jadi diambil sel daripada pesakit. Okey, kat sini kalau kamu tengok dia punya selnya tak normal kat sini kan. Selnya tak normal. Jadi apa yang dia buat? Gen normal dimasukkan ke dalam virus. Okey, gen normal dimasukkan ke dalam virus. Ni kat sini ialah virus. Okey, gen normal tadi dimasukkan ke dalam virus. Lepas tu apa yang dibuat? Seterusnya virus yang termodifikasi tadi dicampur dengan sel stem pesakit. Kita dah ada virus tadi, virus yang termodifikasi. Termodifikasi ni apa? Modifikasi. Dia ubah suai lah. Okey, dimasukkan ke dalam sel stem pesakit tadi. Ni ialah virus. Alamak, tulisan tak cantik lah. Okey, ini ialah virus.
Salah. Ini ialah virus. Virus yang termodifikasi. Yang ni pula ialah sel pesakit tadi. Okey. Sel pesakit tadi. Okey, dia dah masukkan. Okey, seterusnya apa yang berlaku? Ni. Ini ialah sel yang dah dimasukkan virus tadi. Kemudian apa yang berlaku? Sel stem pesakit berubah secara genetik. Okey, sel stem berubah secara genetik dan sel yang telah berubah tadi, ni kalau kita tengok bentuk sel dia, dan dia suntik ke dalam pesakit semula. Dia masukkan semula sel tadi yang dah disuntik, dah dimodifikasi sel tu, dia dimasukkan virus, kemudian dia telah berubah secara genetik dan dia masukkan semula ke dalam pesakit. Itu kita namakan dia sebagai terapi gen. Okey, terapi gen. Sikit je lah cikgu sentuh sebab banyak lagi ni, takut video kita terlalu lama. Okey, seterusnya yang seterusnya tentang aplikasi ni. Aplikasi ni ialah genealogi genetik. Okey, genealogi genetik ni sebenarnya itu bahasa buku lah senang cakap. Okey, bahasa mudahnya ialah untuk buat apa ni sebenarnya? Untuk buat ujian DNA. Okey, so ujian DNA ni kalau sebut saja ujian DNA, kamu mesti terfikir apa? Nak tahu sama ada katalah ada seorang budak yang dah hilang bertahun-tahun, tiba-tiba ada orang kata ni anak dia, ataupun apa-apa je lah cerita-cerita kan kita selalu tengok kan. So nak confirmkan yang itu adalah anak dia, so dia pun buat ujian DNA. So kita akan dapat keputusan, kita akan dapat tahu sama ada itu ialah anak dia ataupun bukan. Itu jelah satu contoh lah, satu daripada kegunaan aplikasi dia. Okey, kemudian kita lihat kesan penyelidikan genetik terhadap kehidupan manusia. Okey, so terdapat kebaikan dan keburukan penyelidikan. Mesti ada kebaikan dan ada keburukan. Okey. Sebab apa? Sebab kita telah buat apa? Kita ubah gen. Nampak? Kita telah mengubah gen. So bila kita ubah daripada benda yang biasa kepada benda yang lain, kadang-kadang dia baik, ada kebaikan, kadang-kadang dia ada keburukan. Okey. So kebaikan dan keburukan ini dari segi apa? Isu ekonomi, kesejahteraan hidup, etika, psikologi dan juga sosial. Tu ialah dia punya kebaikan dan keburukan daripada segi tu. Okey, cikgu teruskan lagi, tak nak lama-lama. Okey, sekarang kita pergi pada topik yang seterusnya, ialah tentang teknologi kejuruteraan genetik. Okey. Apa tu kejuruteraan genetik? Kejuruteraan genetik ialah istilah yang digunakan. Kejuruteraan genetik ialah istilah yang digunakan kepada pengubahsuaian genetik sesuatu organisma. Okey. So dia telah diperkenalkan sekitar tahun 1971 hingga 1973. Okey. Dan kejuruteraan genetik ni biasanya dikaitkan dengan DNA rekombinan, organisma termodifikasi genetik dan juga terapi gen. Bila sebut saja kejuruteraan genetik, biasanya dia akan ada kaitan dengan 3 perkara ni. Okey. Dan terapi genetik ni kita dah bincang tadi, di mana kalau ada orang tu ada penyakit gangguan genetik, ada sesetengahnya kita boleh selesaikan dengan terapi gen. Okey. Dan seterusnya dekat bawah ni kita akan bincangkan 2 lagi tentang kejuruteraan genetik. Okey, aplikasinya dalam teknologi DNA rekombinan. Macam mana kejuruteraan genetik ni digunakan. Okey. So, teknologi rekombinan
kita gunakan. Okey, sebab rekombinant ni macam kombinasi kan. Bila kombinasi tu macam kita cantumkan, kita kombinasikan. Kombinasi tu ialah cantumkan, gabungkan. Senang cakap gabung, ada kat sini perkataannya. Menggabungkan dua spesies yang berbeza. Okey, dua spesies yang berbeza dan dia akan menghasilkan satu ciri genetik baharu. Okey, menggabungkan dua spesies yang berbeza dan dihasilkan satu ciri genetik baru. Contohnya, kita kombinasikan apa kat sini? DNA dari tumbuhan dikombinasikan dengan DNA bakteria. Dikombinasikan dengan DNA bakteria. Ataupun DNA manusia dikombinasikan dengan apa? Dikombinasikan dengan DNA daripada kulat. Untuk cipta apa? Cipta DNA hybrid. Hybrid ni apa? Hybrid ni ialah kacukan. DNA kacukan. Okey, contohnya untuk hasilkan insulin, kita telah untuk hasilkan insulin manusia, kita telah menggunakan apa? Bakteria. Okey. Dan insulin ni ataupun DNA rekombinant ni dia telah berhasil, di mana dia dapat apa? Dia dapat membantu orang yang menghidap diabetes mellitus, iaitu kencing manis. Okey, sekarang kita lihat. Dalam gambar rajah ni dia tunjuk secara gambar rajah. Cikgu tak pasti kamu faham ke tidak. Cikgu harap sangatlah kamu boleh faham apa yang ditunjukkan kat sini. Cikgu cuba terangkan semudah yang mungkin dalam bahasa biasa. Okey, kat sini kalau kita lihat, sebenarnya kita telah mengkombinasikan. Kita telah buat DNA rekombinant ni antara sel pankreas manusia. Ni dia, sel pankreas manusia dengan apa? Dengan sel bakteria. Untuk tujuannya, untuk hasilkan insulin manusia. Daripada sel pankreas dengan sel bakteria hasilkan insulin. Itu ialah dia punya targetnya. Okey, apa yang dia buat? Mula-mula kita lihat dahulu dekat bahagian sini. Okey, tengok kat bahagian situ. Kalau kita tengok dekat dalam sel pankreas ni ada DNA. Apa yang dia buat ialah dalam ni ada gen insulin manusia. Kemudian apa yang dibuat kat sini ialah ada enzim pemotong. Kita bayangkan ni bukannya betul-betul secara nak senang kamu fikir enzim pemotong ni macam gunting. Senang cakap dia macam gunting, dia potong. Dia potong sebahagian daripada gen insulin manusia ni. Jangan kamu ingat betul-betul macam gunting, tapi kita bayangkan. Tapi dia ialah jenis enzim. So enzim ni dia boleh potong DNA tadi, ataupun dia potong gen insulin manusia tadi. Okey, yang kedua kita lihat pada sel bakteria. Okey, pada sel bakteria ni berupa sel bakteria ada dia kotak, lepas tu dia ada DNA gulung-gulung-gulung, dan dia ada satu lagi DNA namanya DNA plasmid. Okey, DNA plasmid. Okey, DNA plasmid ni bentuk dia dibayangkan dalam bentuk bulatan. Kita nampak dia dalam bentuk bulatan. Okey, seterusnya apa yang berlaku ialah sama juga DNA plasmid ni tadi macam dalam DNA pankreas dia potong. Dia nampak dia potong ni. Dia potong daripada bulatan, dia akan jadi bentuk macam bentuk C. Okey. Yang ruangan kosong ni tadi dia akan masukkan pula ni step seterusnya. Tadi dah dipotong kan? So dia masukkan DNA pankreas ke dalam DNA plasmid tadi. Jadi dia akan lengkap semula bentuknya. Okey, kalau awak tengok DNA asal bakteria ni, DNA asal bagi bakteria. Okey, nampak tak yang saya point ni? DNA asal bagi bakteria. Ini ialah DNA bagi bakteria rekombinant. Ni. Nampak? Kat mana beza dia? Nampak sama, tapi bezanya kat mana? Pada bulatan ni. Tadi bulatannya semua putih. Sekarang bulatan ni telah ada sedikit putih dan juga hitam. Yang hitam ni ialah daripada pankreas, sel pankreas tadi. Okey. Okey.
Seterusnya, apa yang dibuat? Step yang keempat, dia masukkan ke dalam tangki penyampaian. Ni tangki penyampaian. Fungsinya untuk apa? Untuk menggandakan. Apa tu mengganda? Nak banyakkan tadi. Tadi kan kita hasilkan hanya ada satu kan. Sekarang kita nak gandakan dia jadi lebih banyak. Daripada satu jadi dua. Dua jadi empat. Empat jadi berapa? Jadi 8 dan seterusnya dia jadi semakin banyak dan bertambah. Semakin bertambah banyak. Okey, setelah dia jadi banyak, yang kita nak ambil apa sebenarnya? Okey, daripada bakteria rekombinan ni, tadi dia dah terhasil bakteria rekombinan, dekat sini akan terhasilnya insulin manusia. Ni kita belajar ikut silibus kita lah. Ni yang titik-titik ni ialah insulin manusia. Dan insulin manusia ni seterusnya pergi pada bakteria rekombinan ni dia pergi pada step seterusnya di mana berlaku proses apa kat sini? Yang kelima, berlakunya proses pengekstrakan. Pengekstrakan. Senanglah cikgu tak payah tulis lah. Cikgu lambat nak tulis kan. Ni proses yang kelima ni. Nombor 5 ni. Ni kat sana. Nombor 5 ni. Ni proses dia. Pengekstrakan dan penurunan insulin manusia. Dia dah buat bakteria rekombinan. Hasilkan insulin dalam bakteria. Kemudian insulin tadi diekstrak. Apa tu diekstrak? Dikeluarkan. Dia telah dikeluarkan daripada sel bakteria rekombinan dan kita dapatlah insulin manusia dan digunakan oleh pesakit-pesakit diabetes. Itu cara macam mana ataupun itu adalah satu daripada kegunaan. Kenapa kegunaan teknologi kejuruteraan genetik. Seterusnya kita pergi pada teknologi kejuruteraan genetik yang seterusnya yang digunakan, yang diaplikasikan di dunia sekarang. Dan yang cikgu dengar dekat luar negara, mereka sangat banyak menentang GMO. Alamak, warna kuning pula. Mereka menentang GMO. Kenapa? Kerana GMO ni katanya boleh membawa kepada kemudaratan. So kamu boleh carilah isu-isu GMO. Boleh baca sendiri. Semua orang, kebanyakan kamu, mungkin ada sebahagian, tapi kebanyakan daripada kamu memang ada handphone, kamu ada internet. Jadi kamu boleh cari apa isu-isu GMO sebenarnya. Ataupun secara nama betul dia GMO ni apa? Genetically Modified Organism ataupun organisma termodifikasi genetik. Modifikasi ni maksudnya dia ubah. Dia ubah daripada biasa menjadi luar biasa. So kita lihat kat sini. Kita lihat organisma yang kita boleh buat. Kita boleh buat GMO ni antaranya ialah tumbuhan, haiwan, bakteria ataupun virus. Untuk tujuan tertentu. Nanti dalam buku kerja cikgu akan tunjuk. Kamu akan tengok kamu ada latihan. Kamu akan ada latihan kat situ di mana tentang modifikasi ni. Biasanya kita biasa kita bagi contoh tumbuh-tumbuhan lah. Oh sorry, tak ada yang tak nampak. Seterusnya kita lihat. Kalau tak nampak tepi ni, cikgu rasa kamu boleh refer lah pada buku teks sebab cikgu tak boleh gerakkan dia lagi dah. Cikgu tak boleh gerakkan dia. So kita lihat. Teknologi ini biasanya untuk apa? Menggabungkan menggabungkan gen daripada dua spesies yang berbeza. Menggabungkan gen daripada dua spesies yang berbeza. Dia boleh gabungkan apa? Contohnya dia boleh gabungkan gen haiwan dengan gen tanaman atau gen bakteria.
Okey, untuk hasilkan organisma termodifikasi genetik yang ada ciri-ciri baru. Okey, yang biasanya tidak boleh dihasilkan melalui proses persilangan tradisional. Dia cara biasa, secara normal tak boleh. Jadi dia buat dengan menggunakan teknologi kejuruteraan genetik. Okey, dan organisma yang baru yang terhasil ni dia akan berlaku perubahan khusus, dan biasanya yang baru diubah ni dia akan tujuannya untuk meningkatkan kualiti komersial. Okey. Contohnya apa dia? Okey, contohnya kat sini, kalau kita tengok kat negara Thailand tu ada buah durian yang tak ada kat Malaysia. Okey. Contohnya buah duriannya durinya tak tajam ataupun tak ada biji. Buahnya sangat pelbagai rasa. So kat situ kita boleh gunakan untuk meningkatkan kualiti. Okey. Dan seterusnya, ataupun untuk apa? Beberapa tumbuhan yang telah dihasilkan ialah tumbuhan yang boleh menghalang serangga perosak atau penyakit. Okey. So tak perlulah dah nak guna pesticide, penyembur serangga perosak tu kan, sebab tumbuhan tu sendiri telah dicipta dan dia boleh menghalang serangga perosak atau penyakit. Okey. Boleh juga diaplikasikan dalam penanaman padi, jagung dan kelapa sawit. Biasanya kat Malaysia kita gunakan yang ini. Kita gunakan kepada kelapa sawit. Dan kemungkinan juga yang lain-lain jugalah. Ada juga penanaman padi dan juga jagung. Okey. Kemudian teknologi kejuruteraan genetik juga boleh menghasilkan buah yang lebih besar. Salah pula. Salah tanda. Okey. Dia menghasilkan buah yang lebih besar. Boleh menghasilkan buah yang nilainya nutrisinya lebih tinggi dan daya rintangan terhadap serangga perosak dan juga penyakit. Ini yang biasanya kita nak. Okey. Jadi itu yang kita nak. Okey, salah satu kebaikan tanaman yang dihasilkan melalui modifikasi genetik ini ialah ni dia, pengurangan penggunaan racun perosak. Jadi bila pengurangan penggunaan racun perosak, dia boleh mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar, dan dia juga boleh mengurangkan kita ni sebagai manusia makan makanan yang banyak mengandungi serangga perosak. So serangga perosak tu memang katanya boleh kepada manusia, tapi kita tak tahu lama-lama kalau banyak-banyak sangat makan, ada juga kesannya kepada kita. Okey, ni kat sini kita tengok cetus minda. Adakah tembikai 4 segi ini hasil daripada kejuruteraan genetik? Ya ke tidak? Cuba fikir. Agak-agak ni daripada kejuruteraan genetik ke ataupun apa? Cuba kamu cari sendiri. Cikgu nak kamu nak kamu cuba fikir, cari, mengkaji di rumah. Ada banyak masa kat rumah kan. So cuba kaji, adakah dia ialah hasil kejuruteraan genetik ataupun ada cara lain untuk hasilkan tembikai yang berbentuk 4 segi, ataupun boleh bukan 4 segi dia bentuk kuboid. Bentuk kuboid, ataupun kita boleh hasilkan bentuk love. So adakah itu gunakan kejuruteraan genetik ataupun ada cara lain? Cuba nanti naik sekolah ataupun kamu boleh beritahu, bagi jawapan pada cikgu dalam komen kat bawah nanti. Ada tempat nak komen kan. So mungkin boleh komen, cikgu nak tengok berapa ramai yang view dan komen, adakah tembikai ini dihasilkan dengan cara tersebut. Cuba cari cuba kaji. Okey. So cikgu rasa dah panjang video kita.
Okey, cikgu target satu video dalam 30 minit. Okey, dan cikgu cuba buat sebanyak mungkin. Mungkin cikgu akan habiskan bab ni dan bab 6. Harapnya kita dapat naik sekolah cepat. So ada banyak projek kita nak buat. Okey, so itu saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu boleh belajar dari rumah. Okey. Sebenarnya cikgu nak tunjuk juga yang dalam buku kerja. Okey, dalam buku kerja, tapi cikgu takut dia akan mengambil masa yang panjang. Okey, mengambil masa yang panjang. Okey, jadi yang itu cikgu hold dulu. Cikgu hold dulu untuk buku kerja. Cuma cikgu harap untuk topik yang ini kamu buat latihan pada muka surat 51. Latihannya pada muka surat 51. Cuba jawab dahulu. Cuba kamu usaha untuk jawab dahulu. Okey, cuba. Okey. Alright, itu saja. Cikgu harap masing-masing jaga kesihatan diri, duduk di rumah supaya rangkaian COVID-19 dapat diputuskan dengan cepat dan kita dapat hidup normal seperti biasa macam manusia lain. Satu dunia pun sekarang tak boleh keluar dari rumah kan. Jadi kalau ada yang masih degil, diharap sedar diri. Kalau tak, mungkin boleh makin lama kita terkurung di rumah. Okey. Jadi cikgu harap duduk rumah, belajar, buat latihan seperti yang cikgu suruh. Dan kalau rasa perlukan bantuan cikgu, kamu boleh tulis komen di bawah ataupun boleh PM cikgu kalau nak tanya soalan. Okey. Itu saja untuk hari ini. Okey, terima kasih semua sebab mendengar video cikgu sampai habis dan semoga ini dapat bantu serba sedikit untuk kamu belajar di rumah. Okey, itu saja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.